Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tajuk kajian saya ialah kajian mengenai penggunaan teknik stensil dalam penghasilan karya. Nama saya Siti Khadijah Mti Syahidan, nombor matrik C17A0330. Bab 1 pendahuluan. Karya ini memfokuskan kepada cetakan jenis stensil. Cetakan stensil terdiri daripada 3 unsur utama iaitu image, squeegee dan dark white. Stensil telah dihasilkan melalui teknik fotografi ataupun buatan manusia. Kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan maklumat mengenai penggunaan teknik stensil dalam karya. Antara pengkarya yang menggunakan teknik stensil dalam karya mereka adalah Bensky, Christian Guillemin dan Shepard Fairey. Latar belakang masalah teknik stensil ini dianggap cabaran kepada pengkarya kerana proses pembuatan yang menggunakan teknik ini agak rumit dan memakan masa yang agak lama pada peringkat awal. Pengetahuan terhadap teknik stensil ini agak terhad dan kurang diketahui umum, terutamanya di Malaysia. Teknik ini kurang popular dalam kalangan masyarakat. Proses menghasilkan teknik ini memerlukan kesabaran yang tinggi kerana jika berlaku masalah atau kesalahan dalam pembuatan teknik ini, karya tersebut tidak dapat dibetulkan kembali dan pengkarya perlu memulakannya dari awal. Teknik stensil ini kurang dipelopori oleh pengkarya tempatan. Persoalan kajian yang hendak dijawab oleh kajian ini ialah siapakah artis-artis yang menggunakan teknik stensil dalam penghasilan karya, apakah teknik stensil yang wujud dalam penghasilan karya dan bagaimanakah penggunaan warna digunakan dalam penghasilan teknik stensil. Objektif kajian. Tujuan utama kajian dilakukan adalah untuk mengenal pasti artis-artis yang menggunakan teknik stensil dalam penghasilan karya. Yang kedua, untuk mengenal pasti jenis-jenis teknik stensil yang wujud dalam penghasilan karya. Dan yang ketiga, untuk mengenal pasti penggunaan warna dalam teknik stensil. Kepentingan kajian. Kepentingan kajian ini dilakukan untuk memberi pendekatan jenis-jenis teknik stensil yang terdapat dalam penghasilan karya. Yang kedua adalah untuk memperkenalkan para pengkarya yang bergiat aktif dalam menghasilkan teknik stensil ini. Yang ketiga, pengkarya ini mengkaji teknik yang digunakan oleh Bensky, Christian Guillemin dan Shepard Fairey. Dan yang keempat, untuk memberi pengetahuan yang banyak serta mendalam tentang teknik stensil ini yang merupakan teknik dalam seni cetakan. Skop kajian secara keseluruhannya memfokuskan kepada 3 aspek utama, iaitu pengkarya seni yang mahir dalam seni cetakan stensil, yang kedua jenis-jenis teknik stensil, dan ketiga pengolahan warna dalam teknik stensil. Pengkaji akan mengkaji teknik-teknik yang digunakan dalam menghasilkan karya cetakan stensil ini. Selain itu, pengkaji juga mengkaji secara terperinci tentang kaedah atau penggunaan warna yang digunakan dalam penghasilan karya mereka. Limitasi kajian ialah gabungan teknik daripada 3 artis dalam penghasilan karya seni cetakan dengan menggunakan teknik stensil. Pengkaji juga membuat eksplorasi dalam pengolahan warna ke dalam bentuk atau corak yang akan digunakan untuk teknik stensil. Bab 2. Kajian literatur. Bahagian ini menerangkan tentang sejarah, istilah penting dan latar belakang artis rujukan. Kajian literatur ini dilakukan untuk mencari fakta yang tepat dalam mengumpulkan data mengenai teknik cetakan stensil. Terdapat beberapa artikel dari pelbagai media yang telah dikumpulkan oleh penyelidik untuk memberikan garis besar di dalam penyelidikan ini. Teknik cetakan stensil. Cetakan ialah proses terapan blok atau plak. Proses ini melibatkan penyediaan blok cetakan yang menghasilkan imej. Sejarah cetakan dunia telah bermula seawal abad ke-14 dan terus mengembang secara aktif sehingga membawa kepada wujudnya pelbagai jenis aliran cetakan moden. Bensky memulakan kerjaya graviti dengan mengagumi karya Black Lorette. Dia sering mengitar semula idea-idea lama artis, membentuk suara dan gaya tersendiri ketika dia berkarya. Pada mulanya, dia berkeliaran dengan kru graviti di Bristol dengan nama Dry Bridge Crew atau DBZ. Tidak lama kemudian, dia mula bekerjasama dengan artis, iaitu artis jalan dengan Inky. Artis rujukan yang kedua adalah Christian Guillemin. Christian Guillemin atau dikenali kepada C215 adalah seorang artis Perancis seni jalanan. Beliau berusia 40 tahun. Beliau tinggal di Vitry-sur-Seine di mana dia mempunyai bengkelnya tersendiri. Dia seorang pengkarya seni stensil dengan gaya yang sangat dikenali. Selain dari kegiatannya di jalan-jalan di seluruh dunia, beliau juga menyajikan karya yang dilukis pada objek kita semula di banyak galeri di Perancis dan di luar negara. Artis rujukan yang ketiga adalah Shepard Fairey. Shepard Fairey adalah seniman graviti dan aktivis sosial di Amerika Syarikat. Beliau merupakan sebahagian daripada gerakan Art Street bersama dengan artis-artis yang lain, termasuk Bensky dan Mr. Brainwash. Fairey menggabungkan batas antara seni tradisional dan seni moden melalui tulisan dan gambar. Beliau menyampaikan kritikan secara cetakan mural, pelekat dan poster di ruang awam. Seni tidak selalu dimaksudkan untuk menjadi hiasan atau menenangkan. Sebenarnya, ia dapat membuat percakapan yang tidak menyenangkan dan merangsang emosi yang tidak selesa, katanya. Bab 3. Metodologi kajian.
Pengenalan kepada metodologi kajian. Metodologi kajian adalah proses penyelidikan yang dijalankan. Metodologi kajian merangkumi alat dan teknik untuk menjalankan penyelidikan dalam pengumpulan maklumat. Menurut Willman, penyelidikan adalah alat yang digunakan untuk pelbagai jenis kajian yang dilakukan. Oleh itu, pemilihan kaedah kajian yang tepat dan bersesuaian dengan objektif kajian akan memudahkan proses pengumpulan data. Kaedah kajian. Secara amnya, menurut Punch KF 1998, kaedah kajian bermaksud struktur untuk merancang dan melaksanakan penyelidikan tertentu. Reka bentuk penyelidikan adalah bahagian penting dalam penyelidikan kerana merangkumi keempat-empat pertimbangan penting: strategi, kerangka, konseptual, pengenalan siapa dan apa yang harus dikaji, dan alat dan prosedur yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data. Data sekunder terbahagi kepada dua, iaitu kajian perpustakaan dan kajian internet ataupun dikenali sebagai laman web. Kajian perpustakaan iaitu data dari bahan perpustakaan yang merangkumi buku teks, dokumen akademik yang diterbitkan, dan ia diterbitkan seperti jurnal, prosiding persidangan, disertasi dan tesis. Kaedah internet atau dikenali sebagai kaedah laman web. Laman web adalah sumber utama pengkaji untuk mendapatkan informasi dalam menjalankan tugas. Laman web merupakan salah satu media perantara dalam menjalankan hubungan sesama manusia secara global melalui internet. Data primer terbagi pada dua kaedah, iaitu kaedah temu bual dan kaedah soal selidik. Yang pertama, kaedah temu bual. Pengkaji akan menemu ramah 3 orang artis Malaysia yang bergiat aktif dalam menghasilkan teknik cetakan stensil dalam karya mereka. Jenis temu bual yang dijalankan ialah temu bual secara formal. Yang kaedah kedua adalah kaedah soal selidik. Pengkaji akan menggunakan Google Form sebagai alat untuk mengedarkan soal selidik ini. Pengkaji memilih 3 kumpulan umur menjawab soal selidik.